Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada PDPR kali ini. Cikgu harap semua sihat-sihat. Kita masih lagi dalam bab 12, pertumbuhan penduduk dunia. Pada minggu lepas, kita pun telah belajar berkaitan dengan apakah yang dimasukkan dengan pertumbuhan penduduk dunia. Jadi, pertumbuhan penduduk dunia dipengaruhi oleh 3 perkara, iaitu kadar kelahiran, kadar kematian, migrasi dan pertumbuhan semula jadi. Hari ini kita nak melihat kepada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk dunia. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor sosial, ekonomi dan governance. Governance bermaksud kerajaan. Kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi boleh meningkat atau menurun bergantung kepada faktor-faktor seperti berikut. Faktor yang kita nak belajar terbahagi kepada 3, iaitu faktor ekonomi, sosial dan faktor governance. Kalau dari segi ekonomi, kita akan melihat kepada wanita berkerjaya dan bekerja, peluang pekerjaan dan kos sara hidup. Faktor sosial, kita akan belajar perkahwinan, taraf pendidikan, taraf kesihatan, adat, agama dan budaya. Wabak penyakit. Dan faktor kerajaan, kita lihat kepada kestabilan politik dan dasar kerajaan. Faktor ekonomi. Wanita berkerjaya. Wanita yang berpendidikan tinggi mempunyai kerjaya yang tetap dan stabil. Peguam, doktor, usahawan. Mereka lebih memilih jumlah anak yang sedikit kerana mahu menumpukan perhatian kepada kerjaya profesional seperti doktor, peguam dan jurutera. Jadi, bila mereka memilih jumlah anak, maka kadar kelahiran di negara kita semakin menurun. Peluang pekerjaan. Ramai pekerja asing yang bermigrasi atau berhijrah atau berpindah. Ramai pekerja asing yang bermigrasi ke negara lain bagi mendapatkan peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor. Sebagai contoh, pekerja asing dari Myanmar yang datang ke Malaysia untuk bekerja dalam sektor perindustrian. Jadi, ini menyebabkan berlaku pertumbuhan penduduk di negara kita. Itu tadi berkaitan dengan faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi ialah wanita berkerjaya dan peluang pekerjaan. Kita masuk pula kepada faktor sosial. Faktor sosial yang pertama ialah berkaitan dengan perkahwinan. Perkahwinan awal. Wanita yang berkahwin pada usia yang muda mempunyai tempoh kesuburan yang lebih panjang berbanding mereka yang berkahwin pada usia lewat. Mereka juga lebih berpotensi memiliki anak yang ramai. Jadi, kalau umur kahwin dalam 50 tahun, kemungkinan besar anak yang dilahirkan mungkin tidak sihat atau cacat. Taraf pendidikan. Keluarga yang tidak terdedah kepada maklumat perancangan keluarga kerana buta huruf dan kemiskinan hidup lebih berpotensi memiliki saiz keluarga yang ramai. Jadi, taraf pendidikan yang rendah ni, mereka tak ada kerja lain lah. Mereka mempunyai anak yang ramai. Tak seronok anak yang ramai ni. Tetapi kalau berada dalam kemiskinan, kemungkinan besar ahli keluarga yang ramai tidak banyak membantu. Contohnya di kawasan pedalaman Myanmar. Faktor sosial seterusnya ialah taraf kesihatan. Kemudahan kesihatan dan penjagaan kesihatan yang baik seperti hospital moden membantu meningkatkan kadar kelahiran serta mengurangkan kematian. Betul tak? Kalau ada hospital yang banyak, mudahlah kadar kelahiran dijalankan dengan baik dan ada penjagaan kesihatan kepada ibu mengandung. Rawatan penjagaan ibu mengandung yang dijalankan di Malaysia berjaya meningkatkan kadar kelahiran bayi. Cuma kita sajalah kadar kelahiran kita masih di tahap yang rendah. Walaupun kita ni ada rawatan penjagaan ibu mengandung.
Ini mungkin disebabkan faktor ekonomi tadilah wanita bekerja. Adat dan agama. Agama Islam menggalakkan jumlah anak yang ramai. Ini menggalakkan kadar kelahiran. Penduduk di sesetengah negara miskin seperti Uganda lebih memilih anak ramai untuk bekerja bagi membantu ekonomi keluarga. Itu lebih kepada adat di mana anak yang ramai bolehlah jadi pekerja dan membantu ayah dan ibu. Faktor sosial seterusnya, wabak penyakit. Ini meningkatkan kadar kematian. Wabak penyakit seperti COVID-19 menyebabkan peningkatan kematian di seluruh dunia. Contohnya, negara Itali telah mencatat angka lebih dari 25,000 orang. Ya. Jadi, Malaysia juga tak ketinggalan. Pada masa ini masih lagi dalam kesnya berbelas-belas ribu dan kematian melibatkan lebih 1,000 orang. Tetapi fakta, Malaysia antara negara yang berjaya menyekang wabak COVID-19 dengan baik. Peratus penyakit sembuh di Malaysia antara yang tertinggi di dunia. Ini menunjukkan reputasi bidang kesihatan di Malaysia setara dengan negara-negara maju yang lain. Syabas Malaysiaku. Faktor kerajaan. Kestabilan politik. Kestabilan politik boleh mempengaruhi perkembangan ekonomi sesebuah negara. Ini akan menggalakkan peluang pekerjaan dan menarik minat pekerja asing untuk bekerja di situ. Contohnya Malaysia. Jadi bila negara tu politik dia stabil, seronoklah budak-budak kan. Jadi bila ramai anak, mereka boleh bebas keluar ke mana-mana. Jadi tak perlu nak menjaga sangat. Kita tak perlulah risau kerana politik negara kita tiada peperangan. Dasar kerajaan. Ini masalah pula bagi sebuah negara yang ramai penduduk. Dasar kerajaan sama ada menggalakkan atau menghadkan kadar kelahiran boleh mempengaruhi pertumbuhan penduduk di sesebuah negara. Negara seperti China dan Singapura menggalakkan saiz keluarga yang kecil. Sebab kalau China, negara dia dah terlampau ramai penduduk dan penduduk perempuan dia lebih ramai. Jadi China hendakkan penduduk lelaki yang lebih ramai. Jadi dia tak perlukan penduduk kerana masih menganggap lelaki boleh membantu dari segi pekerjaan. Jadi kerajaan dia lebih menggalakkan saiz keluarga yang kecil. Manakala Singapura pula ialah sebuah negara yang sangat kecil. Sama besar dengan Selangor tapi penduduk dia ramai. Jadi dia tidak menggalakkan saiz keluarga yang besar. Negara Malaysia pula kekurangan tenaga pekerja. Jadi kita baru 32 juta orang. Tapi negara Malaysia telah melaksanakan dasar kependudukan yang mensasarkan 70 juta penduduk pada tahun 2070. Soalan. Mengapakah boleh berlaku kadar kelahiran rendah di sesebuah negara? Sekali lagi kita fahamkan maksud kadar kelahiran ni ialah jumlah bayi yang lahir. Kenapa rendah di sesebuah negara? Ni tadi itulah pendidikan, wanita berkerjaya, amalan perancangan keluarga. Jadi jawapannya boleh taraf pendidikan yang tinggi dalam kalangan wanita menyebabkan mereka berkelayakan untuk menyambung pengajian di peringkat PhD. Ini menyebabkan mereka berkahwin lambat. Mereka tak nak ada komitmen dan tanggungjawab di rumah. Sebab itulah mereka lebih selesa kahwin lambat. Wanita bergolongan profesional yang berjaya seperti pengguam, doktor dan jurutera lebih memberikan fokus kepada kerjaya. Ini menyebabkan mereka tidak mempunyai banyak masa bersama keluarga dan lebih suka memilih saiz keluarga yang kecil. Masalah kos sara hidup yang tinggi seperti kos perubatan dan pendidikan terutama di kawasan bandar metropolitan seperti Kuala Lumpur menyebabkan setiap keluarga menghadkan bilangan anak yang sedikit. Amalan perancangan keluarga yang diamalkan oleh kaum wanita juga untuk menjarakkan bilangan anak.
Mereka lebih mengutamakan kualiti daripada kuantiti anak yang dimiliki. Jadi sekarang ni kalau nak merancang keluarga, boleh minta pil daripada kerajaan. Mengapa pula berlaku kadar kelahiran yang tinggi di sebuah negara? Okey, macam Malaysia memang kita menggalakkan kadar kelahiran yang tinggi. Penduduk berkahwin di usia muda seperti yang berlaku di negara membangun seperti Pakistan menyebabkan tempoh kesuburan meningkat. Kaedah perubatan yang semakin moden seperti hospital dan ubat-ubatan moden menyebabkan kadar kematian bayi berkurangan. Amalan gaya hidup sihat seperti penjagaan kesihatan ibu mengandung dan amalan pemakanan yang seimbang menyebabkan taraf kesihatan penduduk meningkat dan menggalakkan kesuburan. Dasar kerajaan yang menggalakkan penduduk yang ramai bagi memenuhi permintaan tenaga buruh seperti di Malaysia. Terangkan bagaimana kadar kematian di setengah negara boleh meningkat pula. Politik yang tidak stabil di sesebuah negara boleh mencetuskan peperangan yang menyebabkan kematian penduduk di negara tersebut seperti di Syria. Taraf pendidikan rendah seperti buta huruf. Buta huruf tidak boleh membaca. Di negara-negara utopia di Afrika, negara-negara gurun panas menyebabkan mereka lebih bergantung kepada perubatan tradisional. Ini menyebabkan mungkin ubat itu tidak diiktiraf. Taraf kesihatan yang rendah seperti kekurangan kemudahan hospital dan peralatan moden menyebabkan penduduk tidak mendapat penjagaan kesihatan yang baik. Berlaku penyebaran wabak penyakit seperti COVID-19 yang menyebabkan peningkatan kadar kematian yang tinggi seperti di negara Itali dan Amerika Syarikat. Terangkan bagaimana kadar kematian di setengah negara boleh turun. Tengok ni, makanan kesihatan, mesin CT scan, gaya hidup sihat antara punca kadar kematian di sebuah negara tu turun. Taraf kesihatan tinggi seperti kemudahan hospital yang moden menyebabkan kadar penyembuhan penyakit meningkat dalam kalangan penduduk. Contohnya penggunaan mesin CT scan dan MRI untuk mengesan penyakit. Penjagaan kesihatan yang baik seperti pengambilan vitamin dan makanan kesihatan boleh membantu melawan penyakit seperti kencing manis dan darah tinggi. Mengamalkan gaya hidup sihat seperti bersenam dan pemakanan seimbang boleh meningkatkan lagi jangka hayat penduduk. Dasar kerajaan yang memberikan vaksin percuma seperti yang kita ada sekarang ni menyuntikkan vaksin. Tapi kita sebenarnya dah mula ada vaksin seperti BCG untuk mengelakkan penyakit polio, penyakit cacat. Contohnya di Malaysia. Itu dia tadi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Kenapa kadar kelahiran naik? Kenapa kadar kematian menurun? Itu dia. Jadi di sini cikgu berikan contoh-contoh soalan pula. Contoh soalan objektif tahun 2015. Berikut adalah kadar perubahan penduduk negara R. Kadar kelahiran 2.45%. Kadar kematian 0.44%. Berapakah kadar pertumbuhan semula jadi bagi negara R? Jadi yang ini macam cikgu cakap minggu lepas, kita perlu ingat formula. Formula. Jadi yang ini apakah formula untuk mengira kadar pertumbuhan penduduk semula jadi? Kita nak kira kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Apa dia? Jadi kita kena ingatlah formula dia. Apa formula dia? Kadar pertumbuhan penduduk, kadar kelahiran tolak kadar kematian. Kalau dibagi migrasi, kena tambah migrasi. Jadi 2.45 tolak 0.44. Jadi jawapannya 2.01%. Iaitu jawapan di B.
Okey. Seterusnya, ini contoh soalan struktur SPM 2016. Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk negara X dari tahun 1980 hingga tahun 2010? Satu markah. Bila satu markah, awak tak perlu nak terangkan sebab dia kepada apakah. Apakah kita tak perlu ada huraian. Kita cuma perlu berikan fakta. Ya? Jadi kita tengok balik kepada graf. Jadi graf ini dia menceritakan jumlah penduduk, kemudian dia menceritakan tahun. Kalau kita tengok di sini, setiap tahun dia meningkat. Ya? Jadi kenapa setiap tahun penduduk dia meningkat? Kenapa? Dia tanya kenapa? Faktor. Kenapa? Jadi satu markah. Ya, apakah jawapan dia kalau satu markah? Taraf hidup mungkin meningkat. Ini contoh jawapan cikgu lah. Kalau kamu ada jawapan yang betul, yang sesuai, awak jangan risau. Kemungkinan ayat awak itu hitungan terbalik. Jangan risau. Yang pentingnya tulis. Apakah yang awak faham tentang kenapa penduduk meningkat? Mungkin taraf hidup meningkat, jadi dia boleh jaga kesihatan. Dia tak perlukan huraian. Kemudahan pendidikan semakin baik. Dia faham. Kalau nak hidup lama, kita kena tahu pasal kemudahan pendidikan. Okay? Melalui pendidikan lah kita tahu menjaga kesihatan. Kemudahan perubatan semakin baik. Mungkin ada suntikan vaksinasi. Okay? Suntikan untuk kanser. Kemudahan hospital semakin banyak. Kemungkinan di hospital dah ada peralatan perubatan yang canggih. Mengamalkan gaya hidup sihat pun kita boleh hidup lama. Pemakanan seimbang. Pemberian vaksin yang teratur. Ini contoh-contoh jawapan. Politik negara yang stabil. Kemungkinan juga. Kenapa cikgu tak tulis? Cikgu kalau ikutkan graf ni, kalau saya tulis kadar kelahiran meningkat, boleh ke? Tak boleh. Dia bukan tanya ciri-ciri taburan perubahan penduduk. Dia tanya faktor. Jadi murid-murid selalu keliru. Dia akan tulis apa? Dia tengok graf, graf naik. Kerana kadar kelahiran meningkat. Kadar kematian menurun. Migrasi masuk. Itu bukannya perubahan penduduk. Itu ialah ciri-ciri dia yang kita lihat untuk dapatkan perubahan penduduk. Tapi dia tanya di sini ialah faktor sebabnya berlakunya 3 perkara tersebut. Ya, itu ya, murid jangan keliru. Ya, dia tanya sebab kenapa kadar kelahiran tu. Sebab kenapa kadar kematian tu. Sebab kenapa migrasi itu berlaku. Ya, jadi jangan terus tulis, graf ini naik. Jadi kadar kelahiran naik. Kadar kematian dia turun. Tidak. Dia nak sebab kenapa berlaku tersebut. Jadi macam inilah jawapan dia. Jadi satu markah aja. Jadi sini ada banyak pilihan jawapan. Seterusnya, soalan 6 markah. Bila soalan 6 markah, seperti biasa cikgu beritahu, mesti ada fakta huraian contoh. Okey. Jadual 3 menunjukkan kadar kelahiran kasar penduduk Malaysia tahun 2014 hingga 2017. Merujuk kepada jadual 3 ni, terangkan faktor, yang mempengaruhi trend perubahan kadar kelahiran kasar penduduk Malaysia tahun 2014 hingga 2017. 6 markah. Kali lagi cikgu sebut, 6 markah mesti ada fakta huraian contoh. Jadi sebelum awak terus tuliskan jawapan awak, kalau boleh kita buat draft. Buat draft. Kita buatkan apa fakta kita, apa huraian kita, apa contoh kita. Bila 6 markah, seboleh-bolehnya
Dia kalau pemeriksa dia nak 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Tapi kalau boleh biarlah buat 3 fakta. 3 ke 4 fakta. Dia supaya dia boleh pilih. Jangan awak rigid sangat. Oh 2. Tak boleh dah. Cik tak boleh jawab dah lain-lain. Tak boleh. Jangan fikir macam tu. Fikirkan kita letak seberapa banyak yang boleh jawapan. Ya? Wanita bekerja ini contoh jawapan. Contoh jawapan cikgu. Kalau dalam skrip pemeriksa ada banyak. Mungkin dia punya isi ada 16, 17. Cikgu cuma bagi 4 saja. Di mana setiap satunya ada huraian dan contoh. Fakta 1, wanita berkerjaya menyebabkan lambat berkahwin dan maka bilangan anak kurang. Jadi awak jangan anggap contoh ni ialah kita perlukan contoh nama negara ke. Okey, boleh kalau bersesuaian. Ya. Tapi kalau awak tak tahu nama negara, kalau awak nak buat contoh dalam bentuk ayat, macam inilah. Ya. Kos hidup tinggi disebabkan oleh sewa rumah, contoh sewa rumah dan pendidikan yang tinggi, ya. Nak bayar duit tuition lah, nak bayar cikgu, nak bayar PIBG lah, kelas tambahan lah. Okey, kalau satu orang anak dia bayar 200, kalau dia ada 6 anak, dah berapa dia kena bayar? Sewa rumah lagi. Jadi bila kos hidup tinggi, contoh sewa rumah, maka taraf hidup dia turun. Bila taraf hidup turun, takkanlah dia nak ada anak yang ramai. Mampu ke dia nak jaga? Okay? Yang ketiga, taraf pendidikan dia tinggi. Okey, ini sama dengan soalan 1. Fakta 1. Jadi, fakta 1 dan fakta 3 lebih kurang. Tapi awak boleh manipulate. Manipulate isi supaya menarik perhatian pemeriksa. Taraf pendidikan tinggi seperti mementingkan kerjaya. Okay. Jadi, bila mementingkan kerjaya, tak ada ruang masa nak jaga anak. Okey. Ini contoh jawapan. Jadi, kalau awak ada dua cara, sama ada awak nak buat dalam bentuk 1, 2, 3 ataupun awak tulis dalam bentuk karangan melalui graf yang didapati kadar kelahiran penduduk Malaysia semakin turun. Terangkan graf tu dulu. Okay, terangkan. Ya, sama ada dia menurun ke menaik. Barulah awak boleh berikan sebab. Kalau awak tulis itu tak ada tulis apa-apa, dia tak tahu sama ada awak faham. Dia ni menurun ke menaik. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi trend perubahan. Barulah kita mula. Kalau dalam karangan, mesti ada orang kata permulaan ayat, dan kemudian isi, kemudian penutup. Tapi dalam menjawab soalan geografi, awak cuma perlukan permulaan ayat, kemudian mulalah membuat ayat-ayat karangan, tapi tak perlu ada penutup, tak perlu ada kesimpulan. Okay? Ini dalam bentuk karangan. Kalau awak nak tulis dalam bentuk 1, 2, 3 pun boleh. Di mana 1 tu dah ada fakta, huraian dan contoh. Okay? Ini contoh ayat. Awak boleh tengok dan hafal berulang-ulang kali bila awak tengok kepada YouTube ni. Itulah dia kita punya tajuk pada hari ini, faktor pertumbuhan penduduk. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okay, stay safe. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye.